Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-335 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap moga-moga pertemuan ini menjadikan kita dapat lebih mengambil pengajaran daripada Al-Quran, dapat menghayati Al-Quran dan dapat membawa Al-Quran dalam kehidupan seharian. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Moga-moga Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan sahabat-sahabat yang mana sentiasa berusaha untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan pada pagi ini sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al huda wa dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua sahabat-sahabat. Saya nampak di orang komen ada Kak Safiyah, Kak Syamsiah Saleh, Jamalia Manab, Kamiza Muhammad Amil, Norisa Wan Hasan, kemudian Allahumma salli Zinnirah, Kak Salina, Kak Jamaliah dan juga Kak Amimah Mohsan, Kak Rukumah serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Lalu pertemuan kita yang terakhir pada Hayati Quran sebelum ini adalah pada 12 hari bulan 2 2021, dan sebenarnya pada hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-137. Muka surat 137, surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada ayat yang ke-81. Lalu mohon sahabat-sahabat catat di ruang komen. Muka surat yang ke-137 masih lagi pada surah yang ke-6 pada ayat yang ke-81. Moga-moga insya-Allah, mohon jasa baik juga untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu sebenarnya kita telah tiba pada penghujung ayat 81. Ayat 81 di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun." Maka pada ayat ini kalau kita perhatikan sebentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afwan sebentar, kita okey, afwan. Lalu pada ayat ini kalaulah kita perhatikan, maka firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kerana ayat ini adalah berkenaan tentang Nabi
Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Ibrahim bertanya dan juga memberi jawapan kepada kaum dia pada ayat yang ke-81. Kata Nabi Ibrahim, wa kaifa, dan bagaimana patut, akhafu, aku berasa takut. Bagaimana aku patut berasa takut? Kepada siapa? Ma asyraktum, kepada apa-apa yang kamu syirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Nabi Ibrahim berkata begini? Kenapa Nabi Ibrahim menjawab begini? Kerana orang-orang Quraisy Mekah, mereka telah pada waktu itu membantah, mereka telah berdebat dan mereka telah menakut-nakutkan Nabi Ibrahim pada ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-80, yang mana mereka telah menyebut kalaulah Nabi Ibrahim tidak berhenti mengatakan tentang sembahan mereka, tentang Tuhan mereka, tentang berhala mereka, nescaya akan ditimpakan kepada mereka pada waktu itu siksaan, pada waktu itu azab, pada waktu itu perkara-perkara yang menyakitkan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menjawab, bagaimana patut aku nak takut dengan berhala kamu, dengan sembahan kamu, dengan apa yang kamu syirikkan Allah dengan dia. Padahal yang sepatutnya kamu yang sepatutnya takut kepada Allah, kerana pada waktu itu kamu mensyirikkan Allah. Tetapi kamu nak menakut-nakutkan aku dengan sembahan kamu, dengan berhala kamu, maka aku tidak takut. Sebab itulah firman Allah, Nabi Ibrahim berkata kepada kaum dia, wa kaifa, dan bagaimana patut, akhafu, aku merasa takut, ma asyraktum, kepada apa yang kamu syirikkan Allah dengannya. Wala takhafun, dalam keadaan, waw itu adalah waw haliyah, dalam keadaan, dalam keadaan, la takhafun, kamu tidak berasa takut, annakum, sesungguhnya kamu, asyraktum, kamu telah mensyirikkan billahi, dengan Allah. Lalu kamu yang mensyirikkan Allah, kamu tak takut, tetapi kamu nak menakut-nakutkan aku dengan berhala kamu, dengan sembahan kamu. Maka Nabi Ibrahim menzahirkan rasa pelik, menzahirkan rasa engkar, yang mana bagaimana aku patut berasa takut dengan Tuhan kamu yang tak mendatangkan manfaat dan mudarat, padahal kamu yang tidak menyembah Allah, yang menyekutukan Allah, kamu tidak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadikan kaum dia terdiam, dan di sinilah kita dapat pengajaran. Apakah pengajaran kita dapat? Jangan takut kepada apa-apa kecuali Allah. Takut itu sepatutnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takut yang bagaimana? Takut yang mana menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Kadang-kadang manusia itu takut. Dia takut tetapi dia makin jauh daripada Allah. Itu takut adalah takut yang tidak benar. Contohnya apa? Dia tahu dia ada maksiat, tetapi dia takut nak pergi ke masjid kerana dia tahu dia ada maksiat. Sepatutnya lagi banyak maksiat dia, lagi dia dekat dengan Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran yang kita dapat daripada sini adalah takut yang sepatutnya ada pada setiap manusia. Setiap manusia ada takut, setiap manusia ada sedih, setiap manusia ada gembira. Itu adalah perasaan normal. Namun takut itu sepatutnya manusia itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah Nabi Ibrahim gambarkan, wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana patut aku takut kepada apa yang kamu syirikkan Allah dengan dia. Wala takhafun, dalam keadaan kamu yang sedang mensyirikkan Allah, kamu yang sedang buat maksiat, kamu tidak takut dengan apa yang kamu syirikkan Allah dengannya. Kamu yang buat maksiat, kamu tak takut. Kamu yang mensyirikkan Allah, kamu tak takut. Dan kemudian kamu takutkan aku dengan berhala yang kamu sembah, dengan benda yang kamu syirikkan Allah dengan dia. Dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, benda yang kamu syirikkan Allah itu tak ada bukti, tak ada dalil, tak ada sebarang bukti. Sebab itu Nabi Ibrahim berkata, berhala-berhala yang, perkara-perkara yang lam yunazzil, tidak diturunkan, bihi, tentangnya, alaikum, ke atas kamu, sultana, sebagai bukti dan dalil.
lalu mereka mensyirikkan Allah, menyembah berhala, menyekutukan Allah, menakutkan Nabi Ibrahim yang mana berhala akan memberi azab dan seksa tanpa sebarang dalil. Ini semua kita telah baca sebenarnya. Kita telah baca pada hari Jumaat 12 hari bulan 2. Seterusnya kita kembali kepada tajuk kita pada hari ini, pengajian kita pada hari ini, daripada perkataan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Maka Nabi Ibrahim pada waktu itu berkata, fa, maka. Terjemah fa adalah maka. Fa, maka. Ayyu, manakah? Yang manakah? Fa, maka. Ayyu, yang manakah? Al-fariqain, daripada dua golongan tersebut. Lalu dua golongan tersebut, ini terjemahan, kita baca terjemahan dahulu. Fa, maka. Ayyu, yang manakah? Al-fariqain, daripada dua golongan tersebut. Ahaqqu, yang lebih layak, yang lebih berhak, dengan al-am, rasa aman. Lagi sekali terjemahan dia, fa, maka. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebarluaskan. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada kaum dia, fa, maka. Ayyu, yang manakah? Al-fariqain, daripada dua golongan tersebut. Ahaqqu, yang lebih layak, dengan al-am, rasa aman, tidak rasa takut, dengan keamanan. Maka sebenarnya ini adalah salah satu cara Nabi Ibrahim nak menjadikan kaum dia berfikir, dan kemudian nak menjadikan kaum dia pada waktu itu mengaku. Kenapa? Sebab kita dah baca daripada awal muka surat 137 bagaimana kaum dia Nabi Ibrahim telah mengajak berfikir untuk melihat pada waktu itu bintang, untuk melihat pada waktu itu bulan, dan kemudian melihat kepada matahari, dan kemudian Nabi Ibrahim maklumkan kepada kaum dia semua ini bukan Tuhan. Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum dia menakut-nakutkan Nabi Ibrahim, yang mana kalaulah Nabi Ibrahim tidak berhenti berkata-kata tentang Tuhan mereka, tentang sembahan mereka, tentang berhala mereka, nescaya Nabi Ibrahim akan ditimpakan azab, akan ditimpakan seksa yang sepatutnya menjadikan Nabi Ibrahim takut. Maka Nabi Ibrahim pada waktu itu terangkan kepada kaum dia, yang sepatutnya takut kamu, kerana kamu yang mensyirikkan Allah. Kenapa aku nak merasa takut? Kerana berhala kamu tidak mendatangkan mudarat, apatah lagi mendatangkan manfaat. Sebab itulah di hujung ayat ini Nabi Ibrahim tanya kepada kaum dia, cuba kamu berfikir, ada dua kumpulan, al-fariqain, ada dua kumpulan. Satu kumpulan orang yang beriman, yang menyembah Allah. Lagi satu kumpulan adalah orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kamu berfikir, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil am, maka yang manakah daripada dua kumpulan tersebut? Kumpulan mana? Kumpulan yang beriman, iaitu aku, kata Nabi Ibrahim, dan kumpulan yang mensyirikkan Allah, iaitu kamu. Maka kamu agak-agak, siapakah yang lebih layak mendapat keamanan, yang layak untuk tidak berasa takut? Sebab itulah dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, wa hadza launum min iljaihim ilal i'tirafi bil haq. Maka ini adalah salah satu cara Nabi Ibrahim menyuruh kaum dia untuk berfikir, dan pada waktu itu mengaku bahawa sebenarnya kalaulah pada waktu itu mereka berfikir, nescaya mereka akan nampak sebenarnya yang patut untuk berasa aman, yang patut untuk merasa tidak takut adalah Nabi Ibrahim, iaitu orang-orang yang beriman. Kerana mereka takut-takutkan Nabi Ibrahim, yang sepatutnya takut kena azab adalah mereka yang mensyirikkan Allah, bukannya Nabi Ibrahim. Maka ini adalah cara Nabi Ibrahim memberi pemahaman kepada kaum dia. Lalu apa pengajaran yang kita dapat? Pengajaran yang kita dapat dari sini adalah orang yang takut Allah
dia akan lagi aman keadaan dia. Kan kita nampak tadi Nabi Ibrahim menggunakan perkataan khauf, takut, yang mana sepatutnya takut adalah kamu kerana kamu mensyirikkan Allah. Lalu orang yang mana dia beriman dan pada waktu itu dia ada khauf dalam hatinya, dia tak nak buat maksiat, dia akan buat semua perintah Allah. Orang yang mana pada waktu itu dia ada takut pada Allah yang menjadikan dia dekat dengan Allah, bil'am, dia adalah orang yang paling layak untuk mendapat keamanan. Orang yang paling layak untuk mendapat keamanan. Ini pengajaran kedua. Apakah dia? Kita kembali kepada permulaan ayat dan ayat-ayat sebelum ini. Orang yang mana dia takutkan Allah. Takut yang bagaimana? Takut yang mendekatkan dia dengan Allah. Ada sebahagian orang takut. Ada sebahagian orang takut banyak kali ketika mana ada sebahagian daripada isteri dia nak pergi umrah. Tetapi dia kata saya nak pergi tapi suami saya tak nak pergi. Suami dia tak nak pergi bukan kerana tak ada duit, bukan kerana tak ada masa lapang, bukan kerana tak sihat, tapi banyak orang yang tak nak pergi umrah, tak nak pergi haji kerana dia takut dengan dosa dia. Padahal sepatutnya orang yang takut dengan maksiat, dengan dosa dia, dia semakin nak dekat dengan Allah. Nak pergi umrah, semakin dekat dengan masjid. Namun kadang-kala ada sebahagian daripada ketakutan yang didatangkan oleh syaitan. Syaitan itu dengan ketakutan itu, dia menjarakkan manusia dengan Allah. Itu ketakutan yang tak baik. Yang kita maksudkan takut di sini adalah takut yang menjadikan manusia itu dekat dengan Allah. Lagi ketakutan yang mana menjadikan dia lagi dekat dengan Allah, meninggalkan maksiat, melakukan ketaatan. Lalu daripada perkataan Bil'am ini, daripada kata-kata Nabi Ibrahim ini, pengajaran yang kita dapat adalah orang yang ada rasa takut lalu dia dekat dengan Allah, itulah orang yang lebih layak untuk mendapat keamanan. Maka sebab itu kadang-kala dalam hidup, bila kita rasa hati kita tak tenteram, bila kita rasa hati kita gundah gulana, bila kita rasa hati kita takut, maka pada waktu itu ulang kali sebutkan Allah dalam hati dan juga pada lidah. Sebutkan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang mana dalam hatinya ada Allah, dia adalah orang yang aman, orang yang tenang, orang yang sejahtera. Sebab itu Nabi Ibrahim bertanya, kamu takutkan aku dengan siksaan daripada berhala kamu? Maka Nabi Ibrahim bertanya balik, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil am? Maka ayyu, yang manakah al fariqain daripada dua golongan tersebut, iaitu golongan yang mana mensyirikkan Allah dan golongan yang percaya dan beriman kepada Allah. Daripada dua golongan ini yang manakah ahaqqu, yang paling layak, dengan al-am, keamanan, kesejahteraan, ketenangan, semestinya adalah orang yang mana dia beriman dan percaya kepada Allah. Lalu pengajaran yang kita sebutkan tadi, sepatutnya orang-orang yang ada Allah dalam hati dia akan sentiasa tenang. Sebab itu orang yang ada Allah dalam hati dia akan tenang. Diuji dengan ujian, dia akan sabar. Sebab dia ada Allah dalam hati dia. Ketika mana diberi nikmat, dia akan syukur. Semuanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kalaulah kadang-kala dalam hati kita rasa takut, rasa gundah gulana, kembali kepada Allah. Ingat Allah, sebutkan Allah, sentiasa bawakan Allah ke dalam hati kita. Sebab itu Nabi Ibrahim bertanya, dan jawapannya kita telah tahu. Apakah pertanyaan Nabi Ibrahim? Fa ayyul fariqain, maka yang manakah daripada dua golongan tersebut ahaqqu, yang lebih layak, yang paling layak, bil am, dengan keamanan? Jawapannya adalah orang yang beriman dan percaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata Nabi Ibrahim di hujung ayat, in kuntum ta'lamun, jika kuntum adalah kamu, ta'lamun, mengetahui tentangnya. Kalaulah kamu tahu sebenarnya orang yang aman itu adalah orang yang ingat Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, nescaya kamu tidak akan mensyirikkan Allah.
nescaya kamu tidak akan mencari selain daripada Allah. Kerana yang paling mahal dalam kehidupan ini selain daripada nikmat iman, selain daripada nikmat agama, adalah nikmat tenangnya hati dan jiwa. Kan banyak orang kita nampak hatinya tak tenang, Maka sebenarnya bagaimanakah nak tenang itu? Adalah dengan percaya pada Allah. Iman maksudnya apa iman? Iman maksudnya percaya. Maka sebab itulah Nabi Ibrahim menyebut, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui bahawa dengan iman itu kamu akan merasa aman, dengan iman itu kamu akan merasa tenang, nescaya kamu akan percaya pada ketentuan Allah, pada setiap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ayat yang ke-81. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey, kemudian ayat yang ke-82. Kita lihat ayat yang ke-82, muka surat 138. Pada ayat yang ke-82, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menerangkan siapakah golongan yang paling layak untuk berasa aman. Kerana hujung ayat 81, Nabi Ibrahim bertanya, fa ayyul fariqain, siapakah daripada dua golongan tersebut ahakku yang paling layak bil untuk merasa aman, untuk merasa tenteram, untuk merasa tenang. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim, Al-Quran menerangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, thumma bayyan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, man huwal fariq, siapakah daripada dua golongan tadi al-ahaq yang paling layak bil untuk merasa aman. Siapakah dia? Firman Allah pada ayat 82, allazina, orang-orang yang amanu, mereka percaya, mereka beriman. Orang-orang yang paling layak untuk merasa aman adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan sekadar tahu, dia memang percaya semua datang daripada Allah. Dia memang percaya semuanya adalah milik Allah. Dia memang pada waktu itu percaya bahawa semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Maka manusia tenang. Kenapa? Sebab dia tahu Allah sedang uruskan dia. Tugas dia adalah dia buat apa dia buat. Lalu kat sini, minta maaf, kaki saya nak kena ni. Kena ambil kerusi sekejap. Allah masuk. Minta maaf, saya betulkan kaki saya sebentar. Okey. Lalu kat sini apa pengajaran kita dapat? Daripada perkataan firman Allah, siapakah orang-orang yang paling layak untuk mendapat aman, iaitu mendapat keamanan, ketenangan. Maka di sini kita nampak Allah sebut pada ayat 82, allazina amanu, iaitu orang-orang yang iman. Apakah maksud iman? Percaya. Kenapa manusia itu dia sebenarnya sedih? Sedih maksudnya dia tak merasa tenteram jiwanya, tidak merasa aman jiwa dia. Kerana banyak kali dalam kehidupan kita cuba buat apa yang bukan kerja kita. Kita cuba buat apa yang bukan kerja kita. Lalu kadang-kala kerja-kerja Allah, kita nak buat kerja Allah. Dan kita lupa nak buat kerja kita. Apakah kerja kita? Kerja kita mentaati Allah. Kerja kita meninggalkan pada waktu itu larangan Allah. Itu kerja kita. Maka sepatutnya kerja kita buat. Tetapi kita tak buat kerja kita. Kita sibuk nak buat kerja Allah. Daripada sudut kadang-kala kita terlalu pada waktu itu bersedih apabila ujian. Kita tak boleh terima ujian. Kadang-kala bila terima nikmat, maka pada waktu itu kita lupa diri pada sepatutnya kita bersyukur. Maka iman mengajar manusia, perkataan allazina amanu, orang-orang yang beriman, orang yang percaya. Perkataan ini mengajar kepada kita ikhtiar. Itu memang tugas manusia, ikhtiar. Tetapi sebenarnya manusia kena ingat bahawa semua yang berlaku dengan kehendak Allah, dan dia kena percaya, dan dia kena yakin, dan dia kena terima bahawa semua yang berlaku adalah dengan kehendak
Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya manusia dia buat kerja dia, ikhtiar taat Allah, tinggalkan larangan Allah. Akan tetapi apabila manusia hilangnya iman, hilangnya kepercayaan pada Allah, dan dia sibuk dalam hidup dia nak buat kerja Allah, daripada rezeki yang mana dia tak dapat, dia sibuk juga nak kejar, daripada pada waktu itu kadangkala sesuatu yang mana dia tak boleh nak kontrol, dia tak boleh nak jaga, dia tak boleh pada waktu itu nak kontrol. Maka sebenarnya bila manusia sibuk nak buat kerja Allah, lalu dia akan, pertama, dia akan tinggalkan kerja dia, dan yang kedua, hati dia tidak akan rasa tenteram, hati dia tak akan merasa tenang. Dia sibuk nak kontrol satu dunia, dia sibuk nak kontrol apa yang bukan dalam kontrol dia. Padahal sepatutnya, apakah ciri-ciri orang yang paling layak untuk mendapat aman? Allazina amanu. Dia sepatutnya pada waktu itu beriman, pada waktu itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Semua yang berlaku. Kita nampak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada sudut wabak yang sedang melanda. Kadang-kadang ada orang yang mana pada waktu itu dia tak boleh terima. Tapi kalaulah diingat semua ini berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada benda yang berlaku bukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu siapakah orang yang paling layak untuk pada waktu itu merasa tenang dengan aman? Firman Allah, allazina amanu. Orang-orang yang beriman. Apakah maksud iman? Percaya. Orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah. Walam, firman Allah, dan tidak yalbisu, mereka mencampur adukkan iman hum, mereka dengan zulmin, kejahilan. Dan mereka tak mencampur adukkan iman mereka. Iman itu mereka jaga, iman itu mereka pelihara, daripada mereka campur adukkan dengan sesuatu perkara yang zalim. Apakah maksud zalim di sini? Maka maksud zalim di sini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya riwayat yang pertama adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika mana turunnya ayat yang kita sedang baca ini, ayat yang ke-82 daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Ketika mana turunnya ayat ini, orang-orang yang mana beriman, percaya, dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maka pada waktu itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi diri mereka? Para sahabat menyangka maksud zalim di sini adalah maksiat. Maksud menzalimi diri pada waktu ini adalah melakukan maksiat. Maka semua orang ada buat dosa dengan sengaja, tanpa sengaja dan sebagainya. Maka para sahabat risau, ya Rasulullah. Maka ayat ini menggambarkan orang itu tak boleh mencampur adukkan kezaliman dengan iman, dan mereka sangka maksud daripada zalim itu adalah maksiat. Maka Nabi SAW pada waktu itu memaklumkan kepada mereka satu lagi ayat yang lain yang ada dalam surah Luqman, iaitu kita buka ayat tersebut daripada surah Luqman, juz yang ke-21. Surah Luqman, juz yang ke-21, muka surat yang ke-412. Muka surat 412, surah yang ke-31. Muka surat 412, surah yang ke-31, yang menerangkan tentang maksud zalim di sini. Apakah maksud zalim pada ayat yang ke-82 tadi? Maka muka surat 412, surah yang ke-31, pada hujung ayat yang ke-13. Hujung ayat yang ke-13. Maka pada hujung ayat yang ke-13, yang mana ayat ni kita boleh lihat, wa idh qala Luqman, dan ingatlah ketika mana Luqman berkata libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'idhuh, dalam keadaan dia sedang menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah,
janganlah kamu mensyirikkan Allah. Kenapa jangan mensyirikkan Allah? Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la, pasti, zulmun, satu kezaliman, azim, yang besar. Lalu maksud zalim di sini, maksud kezaliman di sini adalah mensyirikkan Allah. Maksud kezaliman di sini adalah pada waktu itu menyekutukan Allah. Di mana dalilnya? Seperti mana yang ada dalam riwayat dan Bukhari dan Muslim, Nabi menyebut pada ayat ini, muka surah 412 daripada surah yang ke-31, penghujung ayat yang ke-13. Maka itu maksud dia. Apakah maksud? Dan mereka ini tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Bererti mereka tidak mencampur adukkan syirik dengan iman. Maka firman Allah, inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar percaya pada Allah. Firman Allah, ulaika, mereka itulah, la, bagi, hum, mereka, al-amnu, keamanan, ketenteraman. Orang yang mana percaya pada Allah, itulah orang yang aman, itulah orang yang tenang, itulah orang yang tenteram. Kenapa? Sebab dia tahu apa pun yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu daripada sini sangat-sangat penting untuk kita letakkan Allah dalam hati kita. Adanya Allah dalam hati kita, hilanglah ketakutan kepada selain daripada Allah. Tidak adanya Allah dalam hati kita, maka pada waktu itu kita akan takut dengan pelbagai perkara yang lain. Manusia ini banyak takut dia. Dia takut hilang jawatan, dia takut hilang harta, dia takut hilang kawan, dia takut macam-macam, dia takut itu, takut ini. Semestinya manusia kena ikhtiar. Manusia mesti kena ikhtiar, kerana itu berada dalam kapasiti dia, dalam kemampuan dia. Tapi kena ingat, apa jua perkara musibah yang berlaku, apa jua perkara nikmat yang datang, semuanya daripada Allah. Sebab itu orang yang benar-benar percaya pada Allah, dia tak lari daripada hanya dua sifat, syukur apabila diberi, sabar apabila diuji. Lalu sebab itu Allah terangkan, dengan sabar dan syukur, dengan manusia itu benar-benar percaya pada Allah, akan datang tenang pada hatinya. Sebab itu Allah sebut, ulaika lahumul amn, mereka inilah orang-orang yang merasa aman. Siapa? Orang yang ada iman, dia percaya dan dia tidak mencampurkan iman dia dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, firman Allah pada hujung ayat 82, orang yang benar-benar percaya pada Allah, beriman pada Allah, firman Allah, wahum muhtadun, dan mereka itulah muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita sibuk nak buat kerja Allah. Jangan kita sibuk nak buat kerja Allah. Kita sibuklah diri kita dengan buat kerja kita. Apakah kerja kita? Taat Allah, tinggalkan larangan Allah, dan percaya dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita terlalu sibuk nak buat kerja Allah. Kita terlalu sibuk nak berfikir tentang perkara-perkara yang bukan kapasiti kita untuk berfikir, sehingga mendatangkan pada waktu itu gundah, mendatangkan pada waktu itu rasa takut selain daripada Allah, datang pada waktu itu perasaan yang tidak tenteram. Maka di sini Allah sebutkan rahsia, siapakah orang-orang yang aman? Iaitu orang yang mana beriman, dia tidak mencampur adukkan iman dia dengan selain daripada Allah. Maka inilah orang yang aman, dan bukan sekadar aman, Allah bimbing dia pada perkara yang betul. Allah bimbing dia kepada perkara yang Allah suka. Firman Allah, wahum muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu sentiasa ingat, jangan buat kerja Allah. Jangan buat kerja Allah. Jangan buat kerja Allah. Kita buat kerja kita. Berapa banyak kita nampak orang yang mana diuji pada waktu pandemik ini. Diuji. Kenapa? Pada waktu itu rezeki dia terganggu, pendapatan kerja dia terganggu, macam-macam terganggu. Kadang-kala rumah tangga dia diuji. Lalu ada yang sampai nak bunuh diri.
bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Sebab manusia itu dia tak percaya pada Allah. Dia sepatutnya buat apa yang dia mampu buat. Allah tak akan pernah menguji manusia di luar kemampuan dia. Namun hakikatnya semua orang tahu itu. Sepatutnya manusia itu kena yakin pada Allah. Apa yang berlaku, sama ada benda yang dia harapkan ataupun benda yang dia bencikan, sebenarnya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situlah datangnya aman, datangnya tenang, datangnya tenteram bila manusia itu benar-benar percaya pada Allah, dan pada waktu itu dia dapat aman, ketenangan, maka barulah pada waktu itu Allah bimbing dia. Moga-moga kita mendapat sesuatu manfaat pada pertemuan pada pagi ini. Mohon maaf di atas segala kesilapan dan kekurangan. Kita jumpa jam petang 6 petang nanti dalam program kita Al-Azkar ataupun program Hamba Ilahi. Terima kasih kepada semua yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu kepada yang baru join, jemput untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebarluaskan. Kalaulah sahabat rasa adanya manfaat, maka bagus untuk kongsikan, bagus untuk share, bagus untuk sebarluaskan. Moga-moga ianya menjadi sedikit sebanyak perkongsian untuk sahabat-sahabat yang lain. Kita jumpa jam 6 petang nanti insya-Allah. Apa yang baik semestinya daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira. Terima kasih semua.